Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahimahullah taala wa awwal wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu 'alal aba'i thumma 'ala man marra ta'limuhu ay mumayyiz anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah. Dan kata dia awal-awal yang wajib, benda yang pertama perkara yang sangat asas wajib, hatta kata dia sehingga kewajipan ni kewajipan dia adalah alal amri bis salah, wajib di atas suruhan bis salah. Jadi kata wajib ala amri bis salah ni maksudnya berserta dengan wajibnya suruh solat. Antara perkara yang bersama dengan suruh solat tu antara yang wajib. Tu masuk ibarat dengan bahasa gitu, awal wajibin ala aba. Wajib hatta alal amri bis salati kama qalu, wajib alal aba ke atas bapa-bapa. Satu terjemahlah aba jamak berkena abun, summa ala man marra. Jadi bapa tu maksudnya bapa, datuk, ala man marra, orang yang wasiyan, orang yang telah diwasiat, ataupun siapa yang jadi murabbi kepada kanak-kanak yang dihantar untuk tarbiyah, ataupun siapa yang bertanggungjawab di atas anak-anak yang dah tak ada wali untuk urus dia. Wajib ta'limuhu, ajarkan mumayyiz ni, anna nabiyana, bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi jumlah anna nabiyana tu maf'ul bagi ta'lim. Wajib ajar, anna, satu baca anna pasal mahal maf'ul. Bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bu'isa bi Makkah, dilantik jadi rasul di Makkah. Jadi dia nak tunjukkan apa? Selain daripada wajib suruhan dalam bab fiqh ni, amal muktasab je ni, disuruh juga kita mengajar perkara yang berkaitan bab akidah. Jadi disebut ni fokus terus ke bab rasul. Nak isyarat bab solat ni adalah bab ketuhanan, dan seterusnya nak kena ajar kepada anak-anak adalah bab rasul. Cuma yang ni pun kalau nak sebut nisbah kita sebut semalam, kita bila tak dapat orang kata apa sistem macam mana para alim ulama tutup guru, para awliya ni, bab-bab ni kita kadang dapat ilmu zahir lah diajar kan, ilmu tarbiyah untuk ke Rasulullah ni satu sudut ada kat kita. Apa dia? Dia ajar sirah Rasulullah, lahir kat mana, untuk hijrah ke Madinah, mak ayah dia nama siapa, datuk dia nama apa, betul siapa bela dia, betul dia kahwin, berapa orang anak. Ada benda-benda yang istilahnya asas pengetahuan tu memang ada lah kat kita. Cuma nak diajar sampai bukan hak ilmu zahir tu, tapi nak batin sampai pada kasihkan Nabi, nak berselawat atas Nabi. Umumnya rasa kalau dengan pemerhatian saya lah, duk tengok masyarakat Melayu kita, ada sejarah ni ada diajar, tapi nak sampai tahap kasih tu, ilmu nak ajar kasih pada Rasul tu tak apa ada. Yang tu kot pasal macam mana kita belajar bab ketuhanan sampai nak kasih ke orang Taala tu. Orang kata apa, didikan macam tu tak ada. Boleh kata tak ada. Yang saya sebut yang kita kena belajar ilmu khas tu, nisbah orang ulama dulu pun dalam mereka ada tu pun kasih kat Nabi apa, yang tu pun kena ada guru khas murabbi dalam bab batin. Apatah lagi kita ni yang serba tak ada dalam bab nak ajar macam mana nak kasih ke Rasulullah, kasih ke orang Ta'ala. Tambah pula Allah ni istilahnya ma'bud, Rasulullah ni mahbub. Memang satu nak hidup dengan matlamat macam tu, always in my heart tu, dia benda baru kat kita. Jadi boleh dapat tu generasi ke depan tu kalau hidup dengan keadaan macam tu, masya-Allah. Jadi kalau tak ada pun kita faham macam mana kita bicara lepas
Asalnya atas siapa yang tanggungjawab atas kita masa kita memayis dulu. Ni kita dah balik, besar lah. Macam mana? Atas kita lah wajib mencari apa ilmu yang sepatutnya kita kena cari, kena sedarkan diri kita, dan kena mujahadah, kena istilah lawan nafsu, cari jalan belanja duit kita apa kemampuan yang ada. Kalau orang tua kita tak bagi belanja pun, kita lah kena cari. Pasal wajib atas kita, taklif tu sekarang kita sebagai mukallaf, kita kena cari, kita kena olah, kita kena selidik apa semua wajipan atas kita dah, tak wajib dah atas siapa yang jadi wali atas kita. Pasal kita sendiri adalah wali sekarang. Itu kot bahasanya. Itu isyarat pada wajib ajar anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah. Macam mana perjuangan dia, apa dia, kena Isra' Mi'raj dia, apa akidah yang dia bawa. Jadi semua yang sepatutnya kena ada akidah kat Allah Ta'ala dan Rasul, faham tu, diajar juga kepada kanak-kanak mu'is. Bukan saja solat. Jadi faham tu kalau di sebuah amalan kalau buat ketuhanan, amalan zikir, la ilaha illallah, sekurang-kurangnya, kalau sebut je kita lepas subuh, lepas maghrib kan memang amalan, ya latif apa, la ilaha illallah, walaupun 10 kali, ada dah buat ketuhanan tu. Buat Rasul, itu yang kat kita dia bermusim lah. Maulid Rasul ada selawat. Kalau ada malam Jumaat, ada buat majlis maulid. Maksudnya yang tu latihan sebenarnya. Kasih kat Rasulullah. Ada baca Amzanji untuk anak-anak, ada kanak-kanak yang baru lahir, buat majlis, sambil doa selamat, sambil itu ada selawat. Jadi amalan tu ialah amalan untuk ni. Kasih kat Nabi. Selawat. Kalau kita memang diajar daripada kecil, pagi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, selawat 100, pagi petang, kalau ada tu, yang tu pun perfect ke? Tak. Baru tamrin, istilahnya kita bicara semalam, yang tu baru diajar kat kita supaya kita ta'awud. Jadi beradat, jadi kebiasaan kan. Yang kalau kita pergi tempat masing-masing lah, kalau macam kita pergi belah Yaman apa, dia orang ni buat selawat apa ni, memang jadi yang kata apa, harian biasa lah selawat. Maulid setiap minggu ni biasa. Orang Melayu ni maulid setiap minggu pelik gila babi. Bahkan maulid ni hari-hari maulid sebenarnya. Siapa? Hari-hari selawat. Kita dengar benda tu baru. Kalau kita tak biasa didedahkan benda tu baru. Kita dengar majlis tahlil apa, orang mati buat tahlil kenduri. Yang tu pun dah biasa dah. Kita dengar masyarakat Melayu. Tapi hari-hari nak tahlil ni, hari-hari nak zikir ni. Ada banyak ni, jumlah ni pula tambah angka besar-besar, 1,000 ke, 500 ke macam mana. Beliau je mata kita, terkejut beruk kita. Padahal, itu lah kita. Yang ni yang benda-benda yang kalau kita dapat duduk, berada dalam suasana, ada pendedahan macam ni, agak kita memang, alhamdulillah, macam mana pun nak sebut. Alhamdulillah dari sudut, kita dah ta'awud macam tu, macam mana pun dah selesai ke? Belum lagi. Maksudnya kita baru telah dibiasakan dengan satu cara kehidupan, norma hidup yang baru, yang cantik tu. Tapi dah selesai ke? Belum. Pasal kita baru beradat. Kita belum ada apa, akal sempurna, diasuh dengan kefahaman kenapa kita kena buat macam tu. Belum ni. Idul Fitri, ada Adha, kita dengar khutbah sembahyang raya, tengok orang duk buat korban. Kita kadang kita boleh tengok orang buat korban, tapi kita sendiri kita nak buat korban belum ada lagi. Belum ada lagi. Kenapa buat korban? Di mana syariat korban? Maksudnya kepahaman tu kita sendiri nak ambil faham tu. Kalau kita perhati kat kita sebenarnya belum ada lagi. Kita tengok orang berzikir apa, kita dah familiar dah dengan zikir, selawat, berzanji apa semuanya. Tapi untuk kita sendiri rasa ada tanggungjawab aku kena zikir. Kita sendiri ada tanggungjawab aku kena selawat. Tak ada. Begitu juga tanggungjawab aku sendiri kena ada istighfar. Yang tu yang kita nak belajar, nak faham. Berguru, ada guru murabi asuh kita. Baru kita faham, aku kena macam ni. Kalau Rasulullah kita belajar hadis, Rasulullah pun istighfar sehari 70 kali. Pada keadaan dia maksum. Kita dengar dah, tapi kita nak faham di atas tu, setiap hari kita kena istighfar. Dan nak istighfar pula, nak minta ampun tu, apa salah aku? Apa dosa aku nak istighfar? Rasulullah memang tak ada salah. Tapi dia istighfar dengan dia rasa bersalah. Kita bukan Nabi Rasul, bukan malaikat yang maksum. Tapi kita istighfar, tak rasa bersalah, bahkan tak istighfar pun. Kan? Banyak benda kena pengisian situ. Kalau kita faham,
apa yang sepatutnya kena istighfar apa tu, baru kita punya perjalanan hidup akan sempurna. Memang istighfar saja siapa? Banyak kita ke Allah Ta'ala ni kufur, boleh kata tak, kalau tak belajar faham tauhid betul-betul, memang kita kufur dengan dia 24 jam. Alhamdulillah. Kat mana kufur dia dengan 24 jam? Kita tak rasa wujud dia. Kita tak rasa aku wujud. Langit, bumi wujud ni, wujud. Wujud tu kat makhluk. Tak rasa wujud pada khalik makhluk. Itu istilah kufur lah. Pasal kita nafi wujud Allah Ta'ala. Kita bukan menafi kata Allah tak wujud. Kita tak kata itu. Tapi hati kita tak hadirkan kewujudannya. Yang tu yang kita kena backup. Satu lagi ilmu tasawuf, ilmu macam mana perjalanan sufi. Untuk jumpa murabi, untuk asuh kita keluar daripada kufur tu. Dan keluar daripada syirik. Kita tak adalah sembah tokor, batu, patung, apa tak ada. Tapi syirik tak mana? Makan terasa kat makanan. Yang ni sihat. Minum air ni, yang ni. Minum elok nak jadi sihat dan kuat. Minum kopi, aku tak mengantuk. Kita jatuh hati kat makhluk. Ada duit, berjalan macam mana? Lega kau, bawa 1,000 ni. Tak susah hati dah berjalan. Jadi jatuh hati kita, akidah kita intimat kepada mahasiswa Allah. Syirik tu. Ada syirik ba'afa'al. Macam mana? Duk rasa, aku sihat muda lagi. Sihat lah, boleh berjalan kuat. Tengok dia orang semua lambat. Tak berpegang di atas, la haula wa la quwwata illa billah. Syirik tu. Jadi kita bila dapat disiplin ilmu satu, berdosa saja kita ni. Tu istighfar tak boleh hilang pada kita. Walaupun tak sebut mulut. Perasaan tu rasa bersalah banyak. Aku ni, ya Allah, aku dulu banyak lupa. Tak pernah ingat kau. Tak pernah rasa kehadiran, kebesaran macam mana. Tambah, ni baru nak hadir rasa. Tambah, istilahnya arif. Arif pun belum selesai lagi. Baru nak apa? Sampai hub, kasih. Bahkan tak selesai lagi. Ke Allah Ta'ala dengan Rasulullah ni, dia mesti asyaddu hubban lillah. Sangat kasih ke Allah Ta'ala. Jadi itu yang awal wajib ni. Awal wajib. Jadi saya cerita sampai asyaddu hubban ke Rasulullah ni, dia kata sampai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Sehingga aku ni ialah orang yang lebih kasih, paling dikasihi daripada diri dia. Kita dengan Rasulullah ni, biar aku tak makan apa, janji aku selawat. Boleh ada macam tu kan? Aku, kalau ni sebab Quran, biar aku tak makan apa, janji aku baca Quran. Kita baca Quran, aku tak makan. Tak baca Quran lah, baca Quran. Aku makan, aku tak selawat lah, ngantuk tidur. Boleh tak? Selawat ni benda yang kita lebih kasih daripada aku sendiri. Banyak kita kena melenggung tu. So, memang itulah pencapaian yang kita kena capai. Ni, bab ni, awal. Jadi kita hak awal ni dapat lah. Rasulullah lahir di Mekah. Nasyid-nasyid apa tentang ni memudahkan kita untuk faham bab kerasulan ni. Tapi nak sampai intihak tu, penghujung dan istilahnya, itu adalah maksud kita. Kita punya hadaf, matlamat, objektif kehidupan. Yang tu kita dapat further information daripada guru yang betul, baru kita boleh, sedar, kita baru mubtadi ke bukan mubtadi. Baru mumayyiz. Baru mumayyiz yang baru dia ajar. Kalau macam saya sebut ni, baru sedar. Kita macam mumayyiz yang baru didedahkan. Macam ni yang kena. Macam kalau balik, sebutlah pasal balik tu. Macam balik kan ni, macam baru balik. Inilah yang aku kena tahu. Aku balik sekarang. Aku tahu aku balik ni. Kita baru tahap tu. Baru nak mula. Baru nak, istilahnya baru nak celik mata. Belum asyaddu hubban, belum arif, belum lagi baru. Tu pun masa ngaji kena sepak sedar. Keluar habis. Kan kita dah sibuk ada benda kita nak kejar kan. Nak nahu dia, soroh dia, nak kibekah, nak bagi kitab ni. Ada sibuk dia. Jadi batin ni perjalanan tu. Macam mana pun nak tunggu sempurna hak zahir ni baru nak ke batin pun tak juga. Bukan boleh macam tu. Mana ada orang duit banyak, ada rumah, ada kereta, baru kahwin. Ada macam tu kan? Ada orang kahwin dulu, kereta apa motor pun tak ada. Saya kahwin dulu, basikal pun tak ada. Dia nak kata apa? Dia serampang 10 mata. Kan? Apa maksud serampang 10 mata ni? Besar kalau nak guna asas kita, ulama sebut serampang 2 mata je. Allah Rasul je kan. Selamat sekali. Serampang 2 mata je nak bunuh syaitan nafsu macam tu kot. Dia punya bahasa macam tu lah. Saya kata serampang 10 mata saya apa? Ilmu pun nak kasih Allah, kasih Rasul, zikir pun nak, selawat pun nak. Lepas tu makan pun nak, minum pun nak, pakaian pun nak. Lepas tu dah besar-besar apa? Anak pun nak, bini pun nak, anak pun nak, rumah pun nak, kereta pun nak.
Tapi sebenarnya ni apa? Dia sampingan itu. Satu bahasa dipakai khas tu serampang dua mata. Apa dia? Hidup, Allah, Rasul. Itu bahasa-bahasa ringkas ulama kita sebutlah. Jadi apa kita baca ni? Awal wajib. Alal aba. Sekarang kita bukan jadi anak yang ada mak bapak. Kita dah balik aku nak jadi abak ni. Bukan jadi abak, nak jadi Tok Wan lah. Jadi Tok Wan lah. Satu saya ni bahasa kasar tu, saya kata apa? Sampai ni, bukan balik ni, bukan memayis. Bukan balik ni. Habis balik lah. Habis balik lah. Baru disebah apa yang kepahaman kita nak kena faham ni, baru memayis. Baru memayis. Belum balik. Belum matang ni. Tu kita tak matang tu. Jadi baca tu senang je faham tu. Cuma nak carah ke situ sikit lah. Saya pergi Hyderabad. Syekh-syekh sana dia bagi perli. Sedap lah. Nak dengar? Perli apa? Perli kita tak matang dan tak balik tu. Saya buat misal. Tapi dia misal tu, dia misal macam ni lah. Cuma dia misal tu, misal dalam bab kahwin. Kalau ada dalam satu masyarakat tu, semua masyarakat ni semua orang dah dewasa. Ada satu orang budak ni, dia duduk dalam masyarakat yang dewasa. Orang dewasa ni dah umur 20, 30. Dia cerita kahwin. Ada awet apa, mobil gitu. Orang ni kahwin. Jadi, budak ni umur baru 7, 8 tahun, 9 tahun. Jadi, dia tak balik lagi. Tapi keliling dia dengar orang kahwin. Jadi, dia dengar cerita orang kahwin ni. Dia pun sebutlah kahwin awet ni, malam pertama lah, apalah. Macam-macam dia sebut. Kahwin. Jadi dia tengok orang pakai kahwin, dia pun nak ada coupling lah. Dia pun nak ada perempuan, kekasih, yang dia pun nak kahwin jugalah. Cerita sana tu, kat situ lah. Untuk, dengan bahasa kalau kita nak bagi murni dengan cerita tu, budak ni pun dikahwin dengan lah. Tapi cerita, kat sana dia tak cerita lah kahwin. Dan kita buat macam ni, dia pun cari pasangan macam tu kan, seorang perempuan. Tu buat dating lah. Dating pun, nak dating kan. Siang tak sedap dating. Dating ni sedap malam. Tu buat pertemuan. Dia pun seronok lah pasal apa. Nak dating ni. Budak tak balik. Jangan bayang hampa tu dating. Budak umur 8 tahun, 9 tahun dating. Dia kerti buat apa? Nak kencing pun tak pandai. Pergi masa itu. Itu sampai waktu bertemu, katalah janji pukul 10. Perempuan tak datang lagi. Tunggu. Ngantuk tidur. Dah tidur, perempuan tu datang. Padahal dia budak ni tidur. Tu apa? Budak tu, baju dia ada poket. Dia ambil kacang, kalau zaman kita ni ambil coklat boh. Lepas tu perempuan tu tinggal budak tu. Bila bangun pagi, esok dia, ni cerita nak bagi faham matang tak matang ni. Budak dia pun bangun, siang dah. Lepas tu, buat apa? Mana perempuan ni aku nak jumpa tu? Tu satu hal. Lepas tu, nak buat apa? Dia tengok dalam poket dia, cerita kat sana, dia cerita kacang. Ada kacang. Buat apa? Kacang, budak. Tu budak-budak sana kot suka makan kacang kan. Saya tukar cerita tu, coklat. Kan? Coklat bola, coklat telur burung. Cerita coklat ada. Macam? Lupa awet. Macam apa? Sedap budak. Jadi awet tu macam mana? Tak matang. Kalau bertemu pun dengan perempuan tu, tak boleh buat apa? Nak buat apa? Makan coklat. Makan coklat je. Kita dengar Allah Rasul macam ni, zikir macam ni, Rasul macam ni hebat. Boleh buat apa? Sebut zikir pun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tak seronok dengan zikir tu. Kenapa? Belum matang. Tak balik lagi. Selawat pun. Orang duk selawat tu. Ya nana. Ya, kita pun enjoy je lah. Ya nana. Maula ya salli wa sallim daiman abada. Ala habibika khairi khalqi kullihim kan. Selawat lah boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Kita seronok nasyid dia. Gelupang. Kita tak ambil parti sebenarnya. Nak tu apa dia tu. Kita tak dapat lazat tu. Kenapa? Belum balik. Kita belum balik.
Tu cerita sana lah, cerita Balih tu. Cerita Balih. Pasal kita duduk belajar ni awal, mula-mula sekali kena belajar. Saja ke sana sikit pasal kita dah balik-balik belaka ni, nak habis balik dah pun. Saya lah nak habis balik tu, hampa dah lagi. Cerita ni. Bagi faham apa yang nak kena cari. Itulah. Bagi ada matlamat. Aku ni nak belajar sama. Faham ni nak kena cari macam ni. Untuk dapat. Ibu Isa memang kata. Baik, jadi dilahirkan di Mekah, wa wulida biha, dan dilahirkan biha di Makkah, wa dufina bil Madinah, dan dikebumikan di Madinah. Maklumat biasa je. Kalau kita panjangkan sikit tu, apa faham ni? Kalau kita nak ada ke arah pemikiran sikit. Rasulullah lahir kat Mekah. Nanti jadi Rasul di Mekah. Lepas tu hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Dia tak dikebumikan. Dia tak hidup sampai mati tu di kampung halaman dia. Siapa ni? Kena hijrah. Siapa? Kampung halaman dia tak subur untuk bangunkan Islam. Tu dia parti nak ambil. Jadi jangan sibuk lah nak balik kampung. Siapa? Biar mati kat sini. Tak apa. Siapa? Kampung ada apa? Bahkan kampung tu kalau kita mangkuk ayun, sebab kita jadi mangkuk ayun tu pasal kat kampung tu lah. Jadi manusia tu pasal main sini. Tu saya teringin lah nak balik kampung. Yang tu kot pasal kan. Balik kampung pasal apa? Pasal ada lagi saudara mara. Itu. Ataupun balik kampung tu supaya kita nak ubah suasana yang mangkuk ayun. Wabi bahasa itu. Yang zulumat yang ada kat kampung tu, kita ni belajar nak dapatkan nur, kita bawa nur balik kat kampung supaya kampung kita dapat nur, hilang zulumat. Masjid tak hidup, masjid tak ada orang. Orang muda tak pergi masjid, orang muda pun nak masjid. Dan kita lah orang muda tu. Okey. Kalau kita balik, kita yang tenggelam, kita bukan jadi nur hilangkan zulumat, bahkan zulumat tu menghilangkan nur yang ada kat kita. Usah balik. Baik usah balik. Duk gondok. Raya usah balik. Saya mengaji ada guru duk asuhnya tu yang memang tak ada teringin nak balik rumah. Tak rasanya. Balik ni tak dapat tidak. Ada mak, ada ayah lagi balik lah kan. Tapi ingin balik rumah. Tempat yang kita istilahnya, kita dapat nur tu. Itu sedap. Dia asuh kita dengan ibadat, dengan ilmu. Itulah cara pondok tu. Kalau arwah Tok Guru ada, cara tu lah. Cuma kita ni, ketandusan hak tu. Kita ada lagi orang boleh mengajar apa, tapi nak kata betul-betul untuk guru yang kita serah diri untuk kita diasuh tu. Ini ya. Tapi orang kata tak ada watan, aku orang guna. Pakailah mana yang ada ni. Daripada tak ada langsung. Baik, dia dufina bil Madinah wa mata biha, dan dia wafat, meninggal di Madinah. Asal matan kita syarah pun itu je, dia tak syarah panjang lah. Tapi nak kata antara tanggungjawab ni ajar sampai kita faham kepada Rasul, dan Rasul pun kalau atas pelajaran ni kita panjang, Rasulullah ni kita nak kasih kat dia, bukan saja kasih jasad dia tu, tapi ada istilah hakikat dia. Siapa dia? Dia ialah orang Ta'ala jadikan daripada nur. Nisbah istilah ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata Nabi Muhammad ni orang Ta'ala jadikan daripada nur. Itulah istilah Nur Muhammad, dan dia ni rahmatul lil alamin. Dengan sebab dialah alam dapat rahmat, tak mana? Dengan sebab dialah Allah Ta'ala jadikan seluruh alam. Itu antara makna asas. Sebagian ulama kita tafsir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqad itu satu hal. Ayat Quran juga sebut dengan qad ja'akum minallahi nurun. Datang kepada kamu ni daripada Allah Ta'ala datang nur. Siapa nur tu? Jumhur ulama tafsir, mufassirun kata maksud nur tu Muhammad SAW. Memang kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengatakan Nabi Muhammad nur tu ialah maksud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni nisbah dia tu, jasad dia malah dia daripada mak dia Siti Aminah, ayah dia Abdullah, datuk dia Abdul Muttalib. Jasad dia lah. Tapi sebelum zahir ni jasad ni, atas akidah kita, qada qadar semua dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala tadi. Pada ilmu Allah Ta'ala besar sekali makhluk yang dalam ilmu Allah Ta'ala ni adalah Muhammad SAW, yang tu istilahnya Nur Muhammad SAW. Itu memang akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang nasyid-nasyid ulama kita karang apa, ceritakan tentang Nur Muhammad ni. Ada Rabbi khalaq
Taha min nur. Tuhan, memang antara dia punya lirik kan. Allah Ta'ala ciptakan Taha Nabi Muhammad ni min nur. Bihtiramin. Kan ada nasyid itu kan. Rabbi khalaqtaha min nur. Bihtiramin. Saya bukan raja ingat menasyid tu kan. Bihtiramin. Maksudnya khalaq, cipta daripada nur ni dengan satu penghormatan yang sangat besar. Tak ada makhluk yang Allah Ta'ala puji secara direct. Disebut dalam Quran, mention dalam Quran, melainkan kat Nabi Muhammad SAW. Puji pula dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tak ada orang Ta'ala puji punya akhlak mulia melainkan kat Rasulullah. Tu masa dia duduk, tak mana lagi. Wa rafa'na laka zikrak. Kami akan angkat sebutan kau. Maksudnya apa? Sebut je la ilaha illallah masih Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah bukan zaman Rasulullah. Rasulullah. Nabi Adam ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua Nabi Rasul kenal yang akan lahir nanti nisbah jasad seorang Nabi yang dia ni sebaik-baik makhluk. Nabi Adam dah kenal lah Muhammad Rasulullah. Nabi Isa kenal, Nabi Musa kenal, Nabi Ibrahim kenal Muhammad Rasulullah. Nabi Ibrahim naik burak tu, siap Jibril beritahu, akan ada orang yang lebih mulia daripada engkau wahai Ibrahim, pasal dia berulang alik daripada Palestin ke Masjidil Haram. Tengok anak dia Nabi Ismail tu, dia naik burak. Dia kata dia akan ada orang yang lebih mulia untuk naik burak ni daripada engkau wahai Nabi Ibrahim. Kat burak tu pun dah dimaklum oleh Jibril. Kata dia ada orang yang lebih mulia daripada Khalilullah ni akan naik engkau satu hari nanti. Burak tu. Jadi maksudnya cerita Nabi Muhammad ni nisbah jasad dia satu hal. Tapi nisbah hakikat dia siapa tu, nur dia tu dah terpancar dah. Seawal-awal makhluk dah tahu siapa dia Muhammad SAW ni. Itu yang kat Nabi Muhammad ni ada dua akidah yang disebut oleh ulama kita. Faham akidah kita ke jasad dia satu, akidah pada nur Muhammad SAW. Istilah yang dipakai nur Muhammad SAW. Itu antara kena faham dan belajar. Baru kita akan faham bahawa kalau mak ayah kita pun, kita pun kadang tak peduli ke mak ayah kita, kat Nabi Muhammad tak boleh tak peduli. Bahkan jangan tak tahu sebab kita peduli kat Nabi Muhammad, kita akan peduli kat mak ayah kita. Pasal bila seronok dengan Nabi Muhammad, kasih kat Nabi Muhammad, Rasulullah suruh kita muliakan mak ayah kita. Baru kita akan nak muliakan mak ayah kita. Kalau kita nak muliakan mak ayah kita pun, dia tak mahu. Kalau tak ada kemuliaan kita muliakan Rasulullah, kita tauhidkan ke orang salah. Tak mahu ke mak ayah kita tu. Tak mahu. Tapi kalau ke Allah Ta'ala betul, ke Rasulullah betul, nanti ke mak ayah kita betul, ke guru betul. Siapa yang kita disuruh dalam syarak untuk muliakan, kita akan muliakan. Maksud apa? Kita punya link tu betul. Link tu betul. Kalau tak, buhara kita. Kita dengan mak ayah tak peduli. Kita sibuk motor kita lagi. Motor kita kotor, kita cuci. Tapi mak ayah kita susah, penat. Kita tak ada pun nak rasa nak khidmat untuk hilangkan kekusutan yang ada pada dia. Tapi tengok motor kita kotor, basuh sabun, tutup, contohlah kan. Tapi mak kita sibuk, sakit, pinggan banyak apa, kain banyak nak basuh. Kita tak faham. Tapi kalau kita punya pahaman ke Allah Ta'ala, ke Rasul betul, ni lah. Mak ayah aku. Macam ni. Itu yang orang yang pahaman tauhid betul, walaupun orang yang tak berjumpa dengan Rasulullah, tapi yang akidah dia, Masya Allah, hebat. Dan tengok dia hebat dengan mak dia macam mana. Ayah dia macam mana. Sikitlah sana. Faslun. Jadi asal kita punya bab ni, bab solat. Kitab tu solat. Tapi dalam tu dia ada pasal, khas pasal ni, fi syuruti solati. Fi bayani syuruti solat. Pada nak menjelaskan syurut-syurut solat. Baik. Apa dia syarat? Wasyartu ma yutawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Syarat ni ialah ma yutawaqqafu alaihi sihhatus salah. Barang yang dihentikan alaihi ala ma, tertib baca kitab kita macam itulah kan. Nak kena perhati kat tu apa benda ma disiplin tu tu nak ambil faham tu. Barang yang dihentikan atasnya atas ma, di atas perkara tersebut, masuk ma tu syarat tu lah. Maksudnya perkara tu terhentilah sihhatus salah oleh kesohihan solat. Sah tak sah solat tu terhenti atas perkara tu. Walaysa minha, dan tidaklah ia syarat ni minha min solat.
Jadi kalau syarat solat, maksudnya perkara yang nak buat solat mesti ada perkara tu, tapi dia bukan juzuk solat. Jadi kena hafal sikit lah takrif tu. Dia lah ma yutawaqqafu alaihi wa laysa minha. Jadi kalau solat lah fa'il bagi naik fa'il bagi yutawaqqafu tu ma yutawaqqafu alaihi. Tapi kalau bukan solat, kita baca yang takrif ma yutawaqqafu alaihi as-sihhatu, baca gitu ya. Padahal walaysa minha. Tu tak ada syarat. Kalau sebut bahasa Melayu kita, sesuatu perkara yang nak sahkan satu perkara yang lain dengan dia, dan dia bukan juzuk daripada perkara tersebut. Ini saya sebut bahasa Melayu, apa dengar faham tu, apa susun apa kata sebenarnya. Tujuan dia nak cerita tu nak menunjukkan apa? Dia ada beza antara syarat dengan rukun. Rukun ni dia lah ma yutawaqqafu alaihi as-sihhah wa huwa minha. Kalau nak selesaikan satu ibadat tu, kena ada dia, dan dia adalah minha, dia adalah juzuk daripada perkara tersebut, yang tu rukun. Kita nak semayang, nak bagi sah semayang, kena ada takbir, kena ada fatihah, kena ada rukuk, sujud, itu rukun. Nak semayang, nak bagi sah, kena ada wudu, ada adat kiblat, kena tutup aurat, kena bersih pada najis, itu syarat. Dua-dua syarat rukun ni perlu untuk sahkan ibadat. Cuma atas pendetilan, nak mendetail tu, kena faham. Dah boleh beza mana syarat, mana rukun. Ulama bahas sampai tengah tu lah. Beza kan. Macam kita sebut apa? Islam tak sah melainkan syarat dia ada iman. Maksudnya iman lain, syarat Islam lain. Maksudnya Islam apa? Mengucap kalimah syahadah tak sah yang kita mengucap dengan mulut tu, melainkan syarat dia ada iman. Apa syarat? Apa syarat ni? Dia Islam ke? Tak, mengucap. Iman bukan mengucap. Iman tasdik di hati. Jadi mengucap yang rukun Islam tu, yang tu lafaz, yang tu rukun Islam. Syarat dia mesti di hati tu terkesan, faham, membenarkan Allah ilah, Muhammad ni Rasulullah. Sekali lalu lah ke sana. Baru kita faham, dua-dua pakai. Ya syartu ni ma yutawaqqafu alaihi sihhatu salah wa laysa minha. Itu yang kalau kita mengaji yang ni lah, tempat-tempat yang nak petik, keluarkan, tulis, dobit, hafal, dan orang kata berhadam dengan dia punya definisi tu, tak faham, tanya. Baik. Wa quddimati syurutu 'alal arkan. Kaedah rukun dengan syarat ni, didahulukan syarat di atas rukun. Untuk buat satu perkara, dia mesti syarat dulu sebelum rukun. Mesti. Nak masak, takkan tiba-tiba masak. Mesti ada syarat masak. Apa dia? Ada dapur, tong gas, pipe, semua peralatan dia lah. Untuk nak masak apa? Mesti ada periuk, belanga. Untuk kalau nak goreng, mesti ada minyak. Nak minyak, mesti boleh dalam bekas. Kan semua tu. Bangkai. Aktiviti yang nak rukun ni apa? Masak. Syarat dia? Alat. Alat kena ada bahan-bahan apa semua tu. Tu syarat. Rukun dia? Masak. Contohlah kan. Jadi takkan berlaku masak, melainkan syarat dulu. Baru boleh buat masak. Dapur tak ada, nak masak apa dia? Sikit lah situ. Dah belanga ada. Nak goreng tapi minyak tak ada. Goreng apa? Tak ada minyak. Nak masak periuk apa? Tak ada. Nak masak ke mana? Kalau panggang tak boleh, tak perlu periuk. Tapi nak panggang, nak ada semanggang. Panggang nak ada lidi, buluh, kayu, semanggang. Itulah tempat nak panggang tu. Tak ada panggang, tak boleh panggang juga. Takkan nak pegang tu, larat, menghadap dengan api. Nak sebut apa? Tu syarat. Semua tu nak syarah ke sana lah. Kita mengaji ilmu ni, macam mana sebut macam mana? Nak jadi hafiz Quran, syarat mesti boleh baca. Nak boleh baca, mesti tahu, mesti betul bacaan, mesti ada kesuara, mesti ada tajwid. Tu mesti duduk melasah. Hafiz. Tu syarat. Nak boleh hasil. Baca pun tak boleh, nak apa yang boleh. Boleh juga, tapi syarat dengar. Tu nak cerita sekali lalu syarat rukun apa tu.
Idh syartu, kata dia, ma yajibu taqdimuhu ala salati. Kerana syarat ialah barang yang wajib. Langkah ala arkan. Li'annaha awalu awla bitaqdim. Bahawasanya syurut ni dia lebih utama untuk mendahulukan. Baik. Idh syartu, kerana syarat tu elat bagi awla bitaqdim, kerana syarat ma yajibu taqdimuhu ala salati, barang yang wajib mendahulukan dia ma ala salati, di atas solat. Nak solat mesti ada syarat solat. Ni nak makan, syarat makan. Nak minum, syarat minum. Minum, makan, ada rukun dia pula. Itu satu hal lah. Saya nak sebut prinsip dia. Wastimraruhu fiha. Dan untuk berkekalan, berterusan fiha padanya pada solat. Jadi solat, sebelum solat mesti ada syarat. Dan dalam pelaksanaan solat tu, syarat-syarat tu semua mesti ada. Contoh mudah, kalau masak nasi, nak masak nasi, periuk mesti ada. Betul? Air mesti ada, beras ada. Tengah-tengah masak, periuk bocor. Macam? Tak boleh masak. Macam apa? Bocor. Macam mana nak bagi selesai? Hilangkan bocor tu. Tukar periuk ke, tutup lubang ke, buah paku ke, skru ke. Hilangkan bocor tu. Baru boleh urusan masak nasi itu diteruskan. Nak goreng, minyak apa semua ada, goreng. Lepas tu, gas habis. Macam mana? Sempurnakan syarat gas tu. Tukar tong gas. Nak ajar tu kefahaman. Ajar kefahaman. Baca apa boleh baca. Dobit. Faham tu. Saya ngaji dulu pasal antara guru saya ngaji, dia ajar faham. Macam mana pun, guru yang dia tak ajar macam saya ajar ni, abang kena lalu tak? Macam apa? Nak bagi lalu kitab banyak. Seminggu khatam betul main. Wow, boleh. Saya tak biasalah seminggu patah main. Tapi biasa mengaji. Sebelum tu kita apa tu? Durun Nafis, bukan. Yakut. Yakut Nafis. Tu berapa hari tu baca tu? Syekh Muhammad tu baca. 2 hari tak? 3 hari. Fiqah. Yang tu dalam bentuk matan. Matan Zubat 2 hari. 1000 baik tu. Boleh? Boleh? Maksudnya kena lalu juga kadang pengalaman macam tu. Tapi lalu macam tu agak-agak siapa yang akan berfaedah? Orang yang biasa lalu dengan mengaji dengan syarah macam ni, dia lalu mengaji. Selalu kita nak khatam Alfiah tu 3 tahun, 4 tahun. 2 hari. Macam mana? Tapi kalau kita dah istilah 2 hari tu, kalau pada saya lah, dia macam refresh dari ringkasan yang kita dah belajar. Contohlah 4 tahun tu. Dengan proses syarah macam ni, satu. Kita dah faham. Yang ni nak mantapkan dia 2 hari, dengar. Itu banding tak? Seolah-olah macam satu ikhtisar, ringkasan kita dah belajar dulu, tambah pula yang kita mengaji dulu dan faham tu, bawa sini, sama, solid. Macam mana kita belajar 4 tahun, yang ni belajar 2 hari je. Best. Tu best. Orang macam ni lah ambil manfaat. Macam mana pun, orang yang tu, dia dobit lagi, baru nak dobit, baru nak dengar, belum hadam lagi. Lalu lah juga, bagi lalu. Tapi orang yang betul-betul akan faham, bila? Orang yang dah melalui proses mengaji daripada awal. Tapi dua-dua tarik kena jalan. Tak biasa jumpa macam tu juga, dia tak boleh buat mengajar Matan Zubat 2 hari. Kalau saya pun, kalau mengajar hampa, saya tak boleh buat. Tengok siapa duduk depan. Kalau yang mengajar ni semua biasa kita tanya masalah, saya akan baca itu. Bahkan saya tak mahu cakap Melayu, saya cakap Arab. Cakap Arab lebih tepat maksud untuk disampai daripada dengan cakap bahasa Melayu. Terjemah susah. Nak menyampai dengan maksud tu. Saya tengok yang semua ni alif batam tak kena. Takkan saya nak syarah itu kan. Itulah kan. Itu sikit. Jadi saya nak cerita nak ambil faham. Pasal saya duk, cara saya duk baca ni, saya dalam bentuk nak ambil faham, nak bagi hadam. Syarat tu apa kan? Nak bagi faham, nak syarahkan istimrar fiha. Istimrar fi solat tu. Jadi syarat mesti ada sebelum pelaksanaan. Syarat juga mesti ada semasa pelaksanaan. Baik. Wa syurutu solati khamsatun. Baik. Syarat-syarat solat 5. Jadi asal kita punya kitab solat. Tapi nak solat,
dia punya uslub dia nak cerita. Nak cerita solat. Tapi sebelum solat kena ada sempurnakan syarat-syarat dia. Dah 5. Dah 5 tu bukan umum aja. Detail satu. Badal bagi 5. Ahaduha. Ni dah kita baca badal-badal macam ni lah. Sebut tafsir ijmali. Tafsili kan dia. I'rab dia badal. Badal lagi sekali. Ahaduha taharatun. Pertama adalah bersih daripada hadas. Wa janabah. Dan bersih daripada junub. Bersih daripada hadas. Istilahnya ada kecil ada besar. Tak? Istilah hadas ni maksudnya ada wuduk murad dia. Dan maksud daripada janabah mandi. Itu maksud. Wuduk pun murad daripada lawan hadas tu. Jadi bersih daripada hadas maksudnya ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tayamum. Itu maksud bersih daripada hadas. Jadi dengan bahasa lain, syarat sah solat mesti ada wuduk dan jangan ada hadas besar yang belum dimandi. Orang yang nak buat ibadat tu, dia tak hilangkan hadas besar tu dengan mandi. Itu maksud. Lepas tu, dah baca syarah. Nah, macam inilah syarah dia. Wa taharatu lughatan. Macam ni. Kita baca syarah kitab dia macam ni lah. Taharah ni kata dia pada bahasa, an-nazafatu adalah dengan mana bersih. Yep. Dan bersih hadas ni, bersih najis suku. Bersih hadas, maksudnya angkat hukum hadas tu. Jadi taharah dia bukan taharah hissi, tapi taharah maknawi. Sebab kita ambil wuduk, mana wuduknya? Maksudnya angkat hukum. Tak ada wuduk tu pada wuduk. Itu maksud. Kita bukan angkat wuduk tu macam mana kita pakai baju lekat kat baju. Tapi kita angkat hukum berhadas kecil tu. Kalau hadas besar pun, angkat hukum hadas besar tu. Kawaid dia, air, tayamum. Kalau mandi, hadas besar, junub apa, kedah dia mandi. Jadi dia taharah, asalnya nazafah, bersih. Wal khulusu minad danas. Dan makna bersih juga, khulus ataupun nyah kan, kosong kan, suci kan, minad danas daripada kekotoran. Ini lughah. Kaedah kita baca kitab, dia mesti ada lughah, syarak, wa syar'an. Ini maksudnya ada lughah istilah. Yang ni pun panjang bahasa ni, saya baca gitu lah. Wa syar'an, dan syar'an dengan mana raf'ul man'i al-mutarattibi alal hadasi awin najisi. Jadi ada 2 murad silah kalau itu hadas. Maksud dia ialah mengangkat benda yang menegah. Raf'ul man'i, mengangkat tegahan al-mutarattib yang terjadi ala ni faham ala sababiyah. Sebab hadas, maksudnya kencing berak, itu maksud hadas ni. Hadas kencing berak kentut, maksudnya keluar cecair pepecah gas daripada 2 jalan. Itu istilah hadas. Awin najis atau najis. Jadi angkatkan benda, mengangkatkan tegahan yang terjadi di atas keluarnya pepecah cecair gas daripada kencing berak, atau dah angkatkan najis dan hukum najis. Itu maksud rafu hadas ini. Jadi fal'ula, yang pertamanya kata dia, yang mana pertama? Pasal dia sebut ta'rif taharatun an hadasin wa janabah. Jadi hadas tu ialah ula, janabah tu yang kedua. Jadi murad ula ni apa? Taharatu anil hadas. Iaitulah taharah anil hadas ni, al-wudu'u adalah wudu'. Jadi yang najis tadi macam mana? Dia sebelum daripada wudu'. Istinja apa macam mana? Sebelum ada wudu'. Ya. Pasal nak wudu' mesti istinja dulu. Nak wudu' mesti hilangkan najis dulu. Mana boleh wudu' tapi najis tak dihilangkan, tak istinja lagi. Takkan ambil wudu' bawa basuh berak. Ada siapa pernah macam tu? Ada tak? Berak, lepas tu lepas berak ambil wudu', lepas tu bawa basuh berak. Tak betul tertib, takdim takhir tu tak kena. Itu yang tu tertib tu. Mana takdim?
Jadi syarat dengan rukun mesti buat syarat dulu. Tapi pada sudut najis yang lain Ustaz macam Kalau macam darah, ya, kaki kita kena pijak tai ayam, yang tu tak syarat lah untuk taktik. dia. Tapi kalau kat kaki nak ambil wuduk, mesti kena hilangkan tai ayam dulu. Ain najis dan hukum najis. Baru boleh air itu basuh kaki. Dia akan menghukumkan kita angkat wuduk. Pasal air yang pertama, kalau kat kaki kita ada tai ayam, dia kena hukum basuh air, gunakan air untuk cuci hukum najis pada kaki dulu. Baru boleh air pula untuk satu lagi hukum nak berwuduk basuh kaki. Boleh faham? Kalau najis kat situ lah. Kalau najis di tempat lain, najis kat lutut, boleh je untuk ambil wuduk dulu, tu baru basuh najis yang kat lutut. Itu memang boleh. Tapi najis yang kalau ada pada anggota wuduk, dia mesti dihilangkan dulu sebelum untuk berwuduk. Khas sebelum berwuduk tu kat mana? Tak nak basuh anggota wuduk tu. Kalau kata kat tangan kita ada najis, basuh muka, satu hal. Tapi nak muka, nak pakai tangan. Tangan tu pun, kat tangan sini, tangan kat sini, rasa kat lengan ni. Basuh muka. Nak basuh tangan tu, hilangkan najis, hilangkan hukum najis, baru boleh wuduk. Tu pun ada bahasa nantilah. Kalau najis hukumi, adakah dengan najis hukumi tu, hilang najis tu, mengangkat wuduk, ataupun kena angkat dulu hukum najis hukumi dulu, baru boleh angkat wuduk. Ulama bahas satu macam tu. Jadi nak sebut mana dahulu tak dahulu tu. Fal-ula taharah. Baik. Pertama adalah wuduk. Iaitu istilah taharah anil hadas. Wahwa wuduk ni bidhamil waw. Wuduk. Dia nak sebut dhamil waw supaya jangan baca wadu. Pasal wuduk, perbuatan wuduk tu. Bahasa Arab kalau wadu, dia lah air yang kita guna untuk berwuduk. Itu adalah wadu. Itu lughah sikit. Rasulullah ni, kisah para sahabat dan mukjizat dia, kalau dia nak wuduk, ada satu bekas, ambil air, bubuh dalam bekas tu, dia ambil wuduk, lebih daripada wuduk dia tu, siram kat pokok mati hidup. Maksudnya pokok boleh hidup sebab air waduk Nabi. Bukan air wuduk Nabi. Air wuduk Nabi, biasanya air wuduk Rasulullah, dia takkan turun ke bumi. Kering. Ada yang kata naik ke langit. Ada yang kata kalau turun bumi pun dia telan bumi. Pasal sahabat, dia akan merebut air wuduk Nabi. Meresap terus. Ada yang kata air wuduk Nabi tak pernah ada yang tinggal jatuh bumi, semua naik ke langit. Sampai ada yang kata Rasulullah waktu dia wafat, air mandi dia, tak ada yang jatuh ke bumi. Pasal para sahabat ni, dia punya kasih taksub gila dengan Nabi ni macam mana? Tabaruk dengan Nabi. Kalau Rasulullah berak pun, dia akan ambil berak, sapu kat badan dia. Yang masyhur ulama itu syarahkan dalam bab istinja apa, dia ada cerita. Buat bekam apa, ada sahabat yang bekam Rasulullah, sudut-sudut, ada darah, buat apa? Dia minum punya darah Rasulullah. Dia orang punya taksub kat Rasulullah macam tu. Kalau kita kata, gila minum. Dia orang punya akidah kat Rasulullah macam tu. Rasulullah special kan? Maksudnya insan special. Dia nur. Walaupun istilahnya darah Rasulullah, kita tengok darah kemang tegak tak? Tapi jangan hampa pula, esok saya bekam, hampa minum darah saya tak ada apa-apa. Saya nak cerita Rasulullah tu, akidah kat Rasulullah tu. Rasulullah, kita tak ada akidah tu. Kita tengok, macam tu. Kita selamba kita punya fahaman tu tak deep, tak mendalam macam tu. Gila tengok, sahabat bekam dia boleh minum darah tu. Ish tu kita Tapi sahabatnya dia memang kata, aku nak bekam Rasulullah. Dia memang, bekam tu memang siap, kosok siap dah. Aku nak minum Rasulullah punya darah ni. Pasal apa-apa juzuk Rasulullah, kalau kena kat badan kita, apa yang rangka tak usik. Sebahagian daripada juzuk kita kot. Kalau Rasulullah ludah tu, air ludah Rasulullah tu pernah kena kat kita tu, badan kita takkan kena usik api neraka. Akidah dia orang memang macam tu pun. Satu dia tabaruk Nabi tu, Rasulullah tu memang macam tu. Satu Rasulullah kalau dia pergi buang, kita kata buang air besar lah, semua najis dia ditelan bumi. Sahabat kalau cari takkan jumpa. Air kencing dia pun takkan ada tinggal baki di bumi, semua ditelan bumi. Bumi telan. Kalau sebahagian daripada kitab sebut telan.
Yang tu pun saya tengok dalam kitab ada sebut air mayat Rasulullah, bumi telan air mandi Rasulullah. Ada riwayat sebut yang kebanyakan ulama cerita air mandi Rasulullah bukan turun bawah tapi Tidak hujan. dia macam buat air naik. Macam hujan. Dia naik ke sana, naik ke langit. Tak ada air mandi Rasulullah. Tu benda-benda yang pelik luar biasa kat Rasulullah lah. Asal nak cerita air basuh Rasulullah. Jadi yang siram pokok hidup ni apa? Bukan air wudu, tapi air wadu. Baca lagi betul. Jadi air wadu ni air yang Rasulullah lebih yang ada dalam bekas selepas Rasulullah dah siap wudu, lebih dalam bekas tu. Yang tu wadu. Ambil lurah. Ni betul. Satu, kalau dalam mazhab-mazhab lain lah, mazhab kita Syafi'i ada kawan yang sunat je. Kalau mazhab lain, tiang mereka tak benar kan, dan antara pendapat-pendapat mazhab Hanafi yang banyak, dia tak benar kan ambil wuduk dalam kolah. Kenapa? Bila ambil dalam kolah ni, sapu muka, apa dosa maksiat muka tu jatuh dalam kolah. Ambil wuduk dalam tangan, kat tangan, air wuduk tu satu jatuh, atau apa? Apa dosa-dosa maksiat yang ada kat tangan ni jatuh dalam kolah. Ambil pula air dalam kolah macam mana? Maksudnya ambil kotoran-kotoran manusia yang dosa telah dibasuh pada muka, tangan, kepala. Dia tak nak air tu. Pada dia, air tu tak boleh buat wuduk. Tak boleh buat. Air punya tu dah mustakmal lah, tak boleh. Dia nak buat wuduk, mesti ambil pada air paip. Itu yang ada faham dia tu. Kita mazhab Syafi'i, adalah disiplin ilmu dia. Ambil hadis lain pula. Rasulullah kata air ni bila banyak apa-apa, tak berubah hadis satu. Selagi tak berubah rupa, dia baru dia rasa dia ke depan. Macam-macam bahas tu. Tapi nak bagi faham antara wadu dengan air wudu. Kalau air wudu, air yang dah dipakai tu. Air wadu, air yang baki dalam bekas setelah wudu selesai, yang baki dalam bekas tu. Tu wadu. Walaupun faham dua kalimah itu, mahal tu. Pasal mahal, dia mahal. Kita baca, kita faham maksud tu, best. Baca tak? Best. Wadu. Satu antara benda yang sunat, dah habis wuduk, minum air wadu. Bukan minum air wuduk. Faham? Apa minum air wadu? Katalah kita ambil wuduk, kita buat dalam botol. Katalah contoh dalam botol. Macam mana? Ambil botol, ambil wuduk, basuh muka. Ada lebih lagi. Katakan. Pasal apa? Syifa. Dia penawar. Ada besar kelebihan. Air wadu. Air yang diguna untuk buat ibadat, untuk ambil wuduk tu, air waduk. Kalau kolah tu ke waduk Ustaz? Itulah kalau kolah ni lebih ulama, air yang waduk ni kalau kolah tu tak ada siapa mencelup, semua jadikan dia macam bekas untuk ceribuk kan. Jadi air tak jatuh dalam kolah. Kalau air jatuh dalam kolah, asalnya dia waduk, tapi air waduk yang mencampur dengan air wuduk. Macam mana pun kita masyarakat Melayu macam mana? Ada tak kelebihan ambil air kolah masjid? Ada. Jadi pada kita yang tu pun air wuduk dan air waduk. Ada maksudnya himpun pada dia dua. Air yang memang guna ambil wuduk dan air wuduk masuk dalam tu. Kita memang mazhab Syafi'i tak ada masalah tu. Dan memang kita ramai orang beramal pun yang tu. Nak berubat apa? Ambil 7 kolah masjid. Memang ada kan? Pasal apa? Pasal dia ialah wadu dan air wuduk. Kalau Hanafi tak mau. Minum. Tu air kotor. Pada dia kotor. Kotor tu bukan najis lah. Pada dia hukum mustakmal. Air yang telah pakai. Air dah reject. Air second hand. Mustakmal ni air second hand. Baik. Wasti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin mufattahatan. Baik. Apa dia wudu? Wahuwa bidhamil waw. Wahuwa wudu ni bidhamil waw. Wahuwa juga isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Dia lah menggunakan air pada anggota yang tertentu, muftatahan, yang dimulakan biniyatin, dengan niat. Itu wuduk. Basuh muka, ada niat tu. Aku wuduk kerana masalah. Tu wuduk dengan domah. Wa bi fathiha. Saya syarah dah, yang baca kitab je. Dan baca wuduk boleh baca dengan fathah dia. Fathah saya baca wadu. Dialah ma yutawaddau bihi. Barang yang dibuat wuduk bihi dengan ma. Ma tu air.
Murad ma tu air. Kaedah bahasa lama terjemah ni barang. Murad barang ni, kalau terjemah moden sikit, perkara yang dibuat wuduk dengannya. Tu pun umum di bahasa perkara ni. Dah kalau kita faham kitab, jangan terjemah perkara. Apa dia? Bahan yang dibuat wuduk dengannya. Boleh pakai minyak sawit ke? Tak boleh. Kalau itu, apa murad ma? Makrifahkan dia terus. Air yang dibuat wuduk dengannya. Tu wadu. Tu kaedah terjemah saya jalan. Tapi kitab lama Tok Guru dia syarah macam tu lagi, hampa pula penin. Bubuh je barang. Hampa carilah apa barang itu. Masa mudah kan. Tu kaedah Tok Guru dulu dia ada uslub dia. Kalau dia syarah macam saya sebut ni, kalau ngaji asal 3 tahun, jadi 30 tahun lah. Tapi memang dulu ngaji macam tu pun. Dan jangan tak tahu, sebab dia baca macam tu, cerdik kita dalam semua bab. Seluruh bab kita baca. Mesti ada juga kaifiat kita lalu mengaji, orang yang mengajar dengan usuluk macam tu. Tapi kena lalu juga usuluk yang orang baca barang-barang ni, barang, apa benda barang ni kita pun. Oh, barang ni air. Oh, ni debu. Barang ni apa? Barang ni ni emas. Oh, ni perak. Barang ni apa barang. Apa barang ni? Kena cari apa maksud barang. Pergi ambil ninja van tu, apa? Pergi ambil barang. Apa barang? Pergi ambil barang. Cerita barang kan. Kan bahasa kita pun guna barang kan. Dia lepas tu pergi sana nanti dapat khusus. Oh, ini barang kah? Okey, barang. Memang jadi bahasa kita tu barang tu. Baik, wa kana ibtida'u wujubi, dan adalah permulaan wajibnya wuduk. Jadi wuduk ni kalau tengok sejarah, bila mula wuduk ni? Dia ibtida'i wujubil maktubati lailatul Isra'. Dia ialah berserta dengan permulaan wajibnya sembahyang fardu pada malam Isra'. Itu kita jumpa bab Isra' Mi'raj apa sikit kan. Rasulullah ni dia sembahyang yang mula-mula sekali Zuhur. Lepas peristiwa Isra' Mi'raj tu, dengan Jibril datang sembahyang, dan nak sembahyang tu faham tu mesti Jibril ajarkanlah kat Rasulullah wuduk macam mana. Sebelum tu tak adalah istilah wuduk yang basuh anggota khusus ni. Wa syurutuhu. Baik. Jadi antara syurut solat wuduk pula wa syurutuhu. Wuduk buat ada syarat lagi. Jadi ni yang nak cerita solat. Wuduk ada syarat, ada wuduk. Wuduk ada syarat, ada air. Air ada syarat. Syarat. Dan memang banyak perkara kita buat, sebelum nak dapat maksud, kena ada syarat maksud. Itulah kaedah. Wa syurutul wudu ka syurutul ghusli. Satu format dia nak ajar. Syarat wudu macam mana syarat mandi. Baik, apa dia? Berapa? Khamsatun. Badal lagi ka syurutul ghusli. Khamsatun. Boleh baca? Khamsatin boleh baca. Syurut ghusli khamsatin. Itu betul badal. Kalau ka syurutul ghusli khamsatun. Kita yang Arab bagi khabar mubtada mahdzuf, asalnya hiya khamsatun. Ahaduha, salah satu daripadanya, baca dengan mubtada ma'un mutlaqun. Salah satu daripada syarat wuduk ialah air yang mutlak. Kita biasa dengar, ni yang kata biasa dengar satu hal, tapi nak ambil faham, dengar elok. So kita kadang air mutlak, belajar air mutlak. Lagi aku belajar dah. Hampa saya tak tahu. Saya dulu mula-mula saya mengaji dengan Datuk dulu. Saya punya cadang nak mengaji ni kejap je. Siapa? Bukan gaduh, pekah saya biasa mengaji dah masjid surau. Darjah satu darjah, sekolah Kedah tu sekolah menengah pun tak biasa pergi masjid surau duk dengar orang baca kitab. Kita baca kitab pun baca kitab ada bab baik, ada bab nikah, ada bab baca kitab kan. Guru pula ramai. 5 tahun dengan proses pembelajaran tu. Habis SPM baru pergi ngaji pondok. Mula saya ngaji pondok apa tahu? Saya macam kepala otak apa? Dia tafsir. Saya tafsir tu tuan, tapi nak belajar apa? Aku pekah aku belajar dah. Jadi nak belajar ambil bahasa Arab sikit je. Saya belajar pacaran ni tu kan. Rupanya tak. Rupanya kena tobat mengaji lain. Memang belajar benda yang sama. Tapi kita rasa macam kita dah pandai. Syarah air mutlak je pun berdengung kepala dengar. Oh. Aku duk ingat air mutlak ni senang sangat faham. Rupanya ngaji betul-betul baru faham. Oh, inilah air mutlak. Dan saya punya style pula, bila saya dah faham air mutlak tu,
walaupun kita kecil, saya akan syarah akan bagi orang faham yang mutlak macam mana saya faham. Saya punya passion. Satu kadang baca matan royah takrib dia. Tapi dia faham tu macam faham Tuhfah dan Nihayah. Saya ngaji antara guru aja uslub macam tu. Baik, tengok. Pertemuan yang kalau dengan terjemah tengok dia kata apa. Ma'un mutlakun, air mutlak. Jadi di atas syarat air mutlak fala yarfa'un hadasa wala yuzilun najasa wala yahsulu sa'iru taharati walau masnunatan illal ma'u wala yarfa'un hadasa illal ma'ul mutlaku. Tu fa'il lagi yarfa'u. Maka tak boleh mengangkat akan hadas. La yarfa'un hadasa wala yuzilun najasa, dan tak akan boleh menghilangkan najis, wala yahsulu sa'iru taharati, dan tak boleh hasil oleh kesemua bab bersuci, walau masnunatan walau kanati taharatu masnunah, sekalipun taharah tu tak kena, walau kana betul taharah tu disunatkan, illal basuh tangan nak makan nasi sunat, tak boleh hasil illal ma'u, tak akan boleh mengangkat ni melainkan oleh air mutlak. Satu kita nak zaman-zaman PKP ni kena pakai apa? Sanitizer, tak. Memang doktor pun sebut besar macam ni. Dia apa? Yang terbaik ialah air mutlak, bukan sanitizer. Kalau dengan kita mengaji panjang ni, jumpa depan, sanitizer tak elok dipakai. Bahkan kalau tengok dia punya bahan buat pada alkohol pula boleh jadi alkohol daripada proses pemeraman. Dia bila peram ni ambil daripada buah-buahan yang bila minum dia akan mabuk. Daripada hasil benda mabuk tu ambil alkohol yang ada pada dia, buat sanitizer, maka dia ialah hukum najis macam mana arak. Jadi pakai sanitizer menajiskan tangan. Walaupun satu sudut dia boleh membunuh kuman, tapi dia menajiskan tangan. Lebih baik tak payah pakai, lebih baik pakai air mutlak. Lagi bagus. Memang doktor pun kata itu. Bahkan bila pakai sanitizer, dia akan bunuh kuman, betul? Tapi kuman baik boleh bunuh, kuman jahat boleh bunuh. Pasal istilah kuman ni enzim, dia mikroorganisma. Memang dia akan membunuh hak baik dan hak jahat. Kalau buat dengan mudah, nampak kalau tengok semak, nak bagi cerah, racun. Boleh faham? Apa jadi bila racun? Pokok yang manfaat pun mampus, pokok yang mudarat pun mampus. Baik. Tapi cara terbaik apa dia? Bukan meracun. Apa? Semua orang menjawab, fikir sikit. Apa? Mesin. Mampus juga. Cabut pokok yang tak bermanfaat sahaja. Cabut. Sajalah ilmu pertanian sikit. Cabut je lah. Yang manfaat, jadi kita cabut. Oh, benih doyan ni. Ni bidik musangking aku makan dulu. Oh, macam mana? Ambil, jedok tanam. Jual. RM85 weh. Mesin pula. Habis. Racun habis. Kalau ambil, jual macam mana? Habis-habis bodoh. Benih kampung je. Ambil, bagi kahwin dengan D24. Kan saya nak cerita apa? Prinsip tu. Pakai sanitizer macam mana? Habis semua enzim baik. Tu najis pula. Allah Akbar, najis. Semayang tak sah. Saja sebut gitu. Memang ada bab macam tu. Keedah kita nak cermat macam mana? Saya pakailah sanitizer. Saya pun pernah pakai selama duduk PKP ni, saya pernah pakai sekali. Tu pun pasal kedai kena pakai. Oh. Pakailah. Satu, saya nak sebut air mutlak. Kita nak bercakap air mutlak ke? Tak, saya nak bercakap air mutlak. Satu, saya pelik dulu, sanitizer tuan, sebelum datang PKP, beres apa ni, ada alat dia orang buat dulu. Cuma nama sanitizer ke apa saya tak tahu. Tapi dia buat satu macam tu memang bekas tu. Dia kata bahan untuk mencuci tangan tanpa menggunakan air. Dia panggil sanitizer ke? Dia sebenarnya sanitizer ni dia kedua lah, dia apa panggil tu? Pengganti air lah. Macam tak tapi kes air tak ada, guna sanitizer, patutnya itulah. Air tu keutamaan, tapi seolah-olah sanitizer dia utamakan yang sekarang PKP. Betul lah, tapi saya nak kata ada produk, kalau tangan kita katalah tak ada air nak basuh tangan ni, dia buat satu produk
dia adalah proses buat apa benda-benda. Betul, kita nak cuci tangan, kata dia tak payah pakai air, pakai benda ni. Saya masa tu promosi belum PKP lama ada dulu kan. Dia cerita mula-mula benda tu hasil, tapi saya tak ingat nama dia sebut, saya ada sanitizer ke tak apa, saya tak peduli pun. Tapi hand wash lah bahasa dia kan. Untuk dia macam ni Ustaz kalau pakai ni tak payah pakai air dah. Macam mana? Saya ambil sikit. Ustaz gosok macam saya buat ni. Saya buat lah. Betul? Okey tu. Kita dah basuh tangan lah tu. Aku Ustaz ajar pekah lah. Engkau ajak aku basuh tangan macam tu. Saya tak boleh ajak mata macam ni. Macam tu je? Basuh tangan dah? Saya tak cerita merepek panjang-panjang. Kalau ikut saya kata ni iblis punya ilmu ni. Ada pula tu basuh tangan. Basuh tangan keadaan kita ma'un mutlaqun. Kalau ambil air sirap basuh tangan tak? Yang tu pun tak jadi hukum basuh tangan. Pandai pun. Hatta doktor pun kata kalau kita basuh dengan sabun, tak bolehlah dengan air. Basuh tangan tak basuh tangan? Mesti apa? Mesti air juga. Sebab ataupun lepas ni bilas dengan petrol. Dah basuh tangan belum? Dia mesti hujung air. Air tu bilas yang paling best sekali lah. Itulah ma'um mutlak. Satu wuduk, ma'um mutlakun. Dan bila sebut mutlak ni, apa dia mutlak? Okey. Sini dia nak sebut takrif. Wahwa ma'ul mutlak ni. Ma yaqa'u alaihi ismul ma'i. Kita baca macam itulah kalau ikut baca naqal apa satu hal. Ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin. Ni takrif air mutlak. Pendek tu. Syarah tu sejam tu. Barang yang jatuh atas dia, asal bahasa lorah macam itulah. Alaihi ala ma atau barang tu air tu lah. Nak panggil air mutlak tu. Ismul ma'i oleh nama air. Dia air yang kita boleh panggil air bila qaidin dengan tak ada qaid. Simple lah ayat dia. Faham? Air yang kita boleh panggil air yang kita tak qaid yang suatu sah untuk kata dia air. Walaupun tak qaid satu, dia ialah air. Jadi air yang memang tak dapat tidak kita kena sebut dengan qaid, yang tu bukan air mutlak. Jadi bagi faham mutlak tu dulu. Mutlak maksudnya sebut satu tak ada qaid. Macam saya sebut air sungai. Ada qaid tak? Ada qaid. Qaid tu apa? Ada kita hubung dengan satu air sungai. Air sungai ni kita buat dalam gelas, boleh tak kita panggil air je? Tak kata air sungai, boleh tak? Yang tu nak faham tu. Mutlak. Kalau saya tanya ni, air sungai mutlak? Antara senarai air mutlak, air sungai. Air sungai, boleh tak kita panggil air saja tanpa sebut sungai? Boleh lah. Itulah air mutlak. Air yang walaupun kita sebut dia sungai, tapi kita boleh sebut air tanpa sebut sungai. Sah untuk kata air tu. Air. Cukup. Air hujan. Borang bekas. Boleh kata air apa ni? Air. Tak sebut hujan. Boleh. Jadi hujan, sungai, air laut, air peli, air telaga, air mata air. Tu apa? Kaitkan dia untuk menunjukkan masdar dia. Tempat ambil dia kat mana. Tu je. Air peli. Apa? Ambil kat peli. Air bukit. Ambil kat bukit. Air sungai. Ambil kat sungai. Itu je. Tapi air sirap. Boleh air sirap. Kita buat dalam gelas. Ni air apa? Air. Ni bukan air lah. Ni air sirap. Boleh? Boleh tak sebut air sirap, sebut air je? Boleh? Tak boleh. Kalau orang minta lah. Minta apa? Minta air gelas. Air kosong. Air kosong. Kalau nak minta Milo macam mana? Air segelas? Tak boleh. Abang mesti minta air sesuatu. Air apa? Dia sebut air Milo Air Milo tabur. Air Milo ais tabur. Lagi. Milo ais naga. Kamu tahu air Milo naga? Gelas besar. Naga. Air Milo ais jambo. Jambo. Saja saya nak sebut apa? Kalau sebut air segelas, agak-agak pelayan kedai bawa air apa? Air kosong Air kosong.
Air gelas, air suam ke air sejuk? Air mineral aja. Kalau ada yang mineral, dia ambil air mineral. Air mineral tu pasal melalui tapisan kan. Panggil mineral apa kan? Air tapisan. Yang itulah air mutlak. Jadi sebut sungai, laut, hujan tu, yang tu sebagai tempat ambil. Dan sah untuk namakan dia air semata-mata tanpa sebut kait dia. Air tu air mutlak. Air kelapa mutlak. Macam apa? Air kelapa bakar. Orang panggil apa? Air kelapa bakar. Dia bukan air bakar. Tapi kalau air sungai buat air teh, panggil apa? Air teh. Ke air sungai teh? Sungai tak ada. Jadi air sungai air mutlak. Itu cara nak faham tu. Kadang kita baca boleh, nak hurai tu tak pandai. Sebab kita punya kefahaman tu tak lengkap. Tapi kalau kita lengkap macam mana? Oh, faham ini mutlak apa dia? Air kencing, air mutlak. Macam apa? Air kencing berbau teh. Orang panggil apa? Air kencing teh. Orang tak panggil air teh. Mesti kencing tu kait, tak boleh buang. Kan? Air paip ni. Air masak buat baju Milo. Orang panggil apa? Air masak Milo macam tu. Air Milo. Masak tu buang. Masak tu pasal kita dah buat sesuatu kat dia. Kita didih kan dia. Air mati. Siapa? Dah sejuk. Dah panas. Didih sejuk. Air mati kan? Air mati. Untuk buat air sirap. Air mati sirap macam. Air sirap. Tak air mati kan? Tapi air sirap bersusu. Ni lah. Bandung. Tak panggil bandung. Melainkan masih ada sirap. Jadi nama dia murtad sikit lah. Pasal air bandung. Tak tinggal air sirap. Air sirap susu. Air tembikai susu. Tembikai buah susu. Boleh juga tembikai itu honeydew tu. Tembikai susu. Silap order apa sebut tak betul. Dia bawa air lain lagi. Nak tembikai susu. Air tembikai dia buah susu. Padahal kita minta honeydew. Minta air honeydew ada. Tembikai susu, air tembikai dia buah susu. Sajalah saya buat yang tu sikit bahasa tu. Saya nak cerita mutlak tu. Mutlak. Bahasa mutlak tu besar tu sebenarnya. Faham mutlak tu. Pasal kita jumpa dalam kitab Arab ni, tambah kita mengaji, bahasa mutlak ni memang banyak dipakai dalam bahasa Arab. Sebut pelajar pondok. Mana pelajar pondok? Kalau ada chair tu duduk pondok, pelajar pondok tak? Siapa tu Tok Wan pondok? Pelajar lah. Pasal mutlak sebut pelajar ni, selagi yang duduk mengaji pondok, walaupun tua panggil pelajar lah, walaupun tua. Budak pondok. Tua lah. Habis balik lah. Budak pondok. Budak pondok. Kalau budak perempuan pula, mak lebay. Ni dah tok lah, mak lebay. Ini mak lebay. Apa ni? Mutlak. Siap. Kalau Allah Tuhan yang mutlak. Allah ni tak kait dengan dia satu. Siapa? Sesuatulah yang akan kait dengan Allah Ta'ala. Allah, dia tak kait dengan sesuatu. Dia tak perlu sesuatu untuk dia. Makhluk, mana boleh ada makhluk yang tak ada kait dengan Allah Ta'ala. Makhluk tak mutlak. Allah ilahun mutlak. Maka sedap rasa mutlak tu. Sedap, faham tu. Allah ada di aras, subhanallah. Siapa? Allah mutlak. Dia tak perlu aras. Aras ni sebut apa? Dia Rabbul Arsh. Dia Tuhan aras. Aras berhajat Allah Ta'ala. Allah tak perlu ke aras. Bahkan aras mesti kait dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah tak perlu kaitkan dengan aras. Disebut Rabbul Arsh. Aras tu yang kait dengan Allah Ta'ala. Mutah-mutah boleh. Wa in rushikha min bukharil ma'id tahuri al-mughla. Jadi nak panggil mutlak ni satu ma yakun alaihi, semua sekalipun kata dia rushikha dipercik min tarsih rasyaqa betul, dipercik tu asal terjemah ataupun yang diperluap min bukharil ma'id tahuri al-mughla. Kita terjemah apa? Percik tak? Jadi kalau bahasa moden ni, bahasa saya terjemah lama pun itulah. Kalau dia faham mana perlu, dikondensasikan. Faham kondensasi? Kondensasi ni macam periuk, kita didihkan dia. Kondensasi yang mana? Ambil tudung periuk, letak kat atas periuk, nanti kat tudung periuk tu ada air.
Air tu, air daripada periuk yang dah jadi uap, lepas tu terperluap di tudung periuk. Apa hukum air yang terperluap kat tudung periuk? Dan cerita tu lah. Air apa tu? Mutlak lah. Syarat mutlak macam mana? Yang tu lah rusyikhah tu. Air yang terperluap. Itu kot kan. Asal mana dipercik. Dia tak faham maksud tu. Kalau cakap cawan, luar cawan tu, dia bukan daripada dalam air. Yang tu bagi kondensasi kan? Kurang lah. Kita gelas buat ais. Lepas tu, di luar gelas ada air. Air apa tu? Mutlak. Itu istilah air yang rusyikhah. Air yang terkondensasi. Bahasa moden tu, ngaji sains lah sikit. Dengan air terkondensasi, tu lain. Jangan silap sebut, lagi malu. Air terkondensasi. Buat lawak bodoh lah. Saja saya buat lawak bodoh. Bahasa pun kadang kena bagi putih, ia gelak orang. Benda kono-kono ni apa pun ni. Saja bahasa, main bahasa sikit. Air yang terkondensasi daripada bukharil ma'. Maksudnya uap air, tapi syarat untuk nama uap air yang nama air mutlak ni, uap air tahuri yang tahur suci menyucikan. Al-mughla yang dididihkan. Panjang tu kait-kait dia, mana faham? Jadi nak kata apa? Uap air yang terkondensasi daripada air yang dididihkan, yang air itu suci, maka uap air tersebut adalah suci. Jadi faham apa? Uap air daripada air yang bukan air mutlak, uap air tersebut bukan mutlak. Dia kata gulai. Kita mendidihkan dia ke perangat ke masak gulai lah senang. Ambil satu tudung periuk, letak kat atas, jangan bagi kena dekat tu gulai tu terpercik kena tudung periuk. Memanglah tak jadi air mutlak lah dia. Tapi ni gulai, kita panas mendidihkan dia, buah tinggi sikit, tak merecik tu, hasil sekira-kira tak merecik. Nanti bila bubuh tudung periuk tu kan, uap tu akan terkondensasi kat tudung periuk tu. Soal, air yang terkondensasi daripada gulai, apa hukum air yang hasil? Tak mutlak. Pasal apa? Mai pada mana? Jadi kalau awan ni apa? Air yang terkondensasi daripada laut, sungai apa. Asalnya semua benda-benda ni suci. Walaupun ada yang kecil, air berak, macam-macam terpeluap juga. Tapi pasal dia asal usul daripada awan, tak tahu awan pada mana. Itu yang ada belajar nanti, bab asal dengan ghalib. Bila memang tahu daripada sumber apa, uap yang terkondensasi daripada benda yang tak mutlak, dia tak ada mutlak. Tapi kalau umum hujan, mutlak. Air hujan ialah mutlak. Tapi kalau gulai, atau apa saja, serawa derian ke apa, kita perangat dia, memang tak ada merecik, setelah itu kita buah tudung, nanti akan ada uap yang terkondensasi itu, air yang hasil daripada benda yang bukan mutlak, uap pun bukan mutlak. Kalau dia ialah najis, uap pun adalah najis. Jadi nak faham yang mutlak tu. Yang ni kalau yang mughla. Itu. Yang dididih. Allahumma salli. Dia sebut. Pasal kita bicara tu tawak kan. Dia kena bekas kukus Ustaz. Kita kukus satu dalam tu macam roti bawah tu pau tu kan. Itu dengan air tu memang kita letak air mutlak. Buat ni atas. Turun balik. Bila turun tu kan dia berlaga pula dengan kuih pau tu, jatuh kat kuih pau, tu turun balik dalam air. Jadi dia muntah air. Memang mula air tu jernih, tapi bila kita dah lama kukus, air bawah macam mana kala? Dah keruh kan. Tak mutlak. Yang tu tak mutlak, tu yang ada kat atas tu. Bila kalau mula-mula boleh jadi mutlak. Tapi bila dah berlaku proses banyak kali jatuh turun naik sampai bawah pun dah berubah, bila masdar tu, tempat keluar, tempat menyebabkan berlaku yang terkondensasi di tudung tu adalah bukan mutlak, maka yang hasil adalah bukan mutlak. Satu, diorang cerita apa? Air suling. Air apa tu? Air kumbahan tu.
Air kumbahan yang ditapis. Yang tu pun ada belajar. Tapi nak faham mutlak tak mutlak tu. Kena faham bab taharah ni. Saya tengok kadang dia orang tak faham macam mana proses tu dibuat. Tunggu bagi hukum mutlak je nanti. Loh, ada kaifiat dia. Nak kata tak mutlak secara direct, ada pelajaran dia. Jumpa nanti. Memang selalu orang tanya waktu tu. Nak tanya tu kalau kita faham fiqh, walaupun kita bukan mufti, contohlah kan. Kita faham fiqh, kita tengok mufti bagi jawapan, mufti tak faham fiqh. Mufti ni pi'at, walaupun mufti. Dia tak kerti fiqh. Atau kita mengaji dengan apa ulama ajar disiplin dalam kitab ni, memang benda dia halus sangat. Maksud saya halus tu terperinci, detail. Bukan detail, very great detail. Satu. Yang kalau orang tak biasa mengaji, dia dengar kita mengajar ni, detail je. Itu. Dia kan faham. Detail, memang detail, sangat detail. Saya yang pengalaman ni bila mengaji ni, kata detailnya, memang detail. Cuma kita tak pernah belajar sampai setahap detail tu. Kita rasa macam kita dah faham. Banyak lagi kena belajar. Banyak. Tapi bila faham betul cara dia macam mana? Itu yang bila kita faham betul, kita dengar walaupun bunyi macam ada ilmuwan, macam hebat. Tapi ada apa macam kosong. Tak kerti apa sebenarnya. Kasarlah sikit ayat tu. Marah dia pun. Marah kita lebay pondok je. Di komen dia pun ada PhD. Royan dia mah. Royan dia mah. Tapi ngaji betul lah. Jangan nampak pondok-pondok mahu merapu lah. Jawab tak betul. Tak betul. Macam isu vaksin itu kan. Saya duduk komen. Kata ustaz ni komen bukan bidang dia. Doktor pun cakap bukan bidang dia. Dia doktor cakap bab virus sudahlah. Janganlah cakap bab benda tu suci tak suci. Nak tanya suci, kau tanya aku. Akulah tahu benda tu suci tak suci. Mana najis tak najis. Dia boleh kata macam ni. Virus ni buat dalam makmal yang terperinci bukan buat belakang rumah. Memanglah bukan belakang rumah. Aku pun tahu. Takkanlah sebodoh aku ni tak tahu bukan rumah. Nak buat kuih por pun dalam rumah, takkan nak buat virus belakang rumah. Proses dia sangat ketat apa-apa. Memanglah silap buat virus lagi, kau mampus dulu, bukan nak hasilkan vaksin tu. Kan? Dia kata telah melalui proses penolinan istihlak dengan apa lagi? Istihalah kata dia. Dah berubah daripada rupa asal. Lalu melalui satu proses pembersihan telah dicuci sebanyak 99 kali. Wow, hebat. Mutlak ke vaksin tu? Medium nak bela dia tu otak monyet, sel monyet, buah pinggang monyet, janin bayi, ada yang daripada babi. Kalau babi kok dah reject awal kan, ni daripada monyet. Nak ternak virus tu dalam monyetnya sel monyet. Katakan monyet suci dia. Kata dia bukan buat belakang rumah. Aku tahulah bukan buat belakang rumah, tapi itu betul ke cara kau cakap, kau kata suci tu? Kau faham ke fiqh tu? Tentulah. Yang tu yang kita minta diorang bagi penjelasan dulu. Dah tak dibahas ya. Dah hujung emergency time baru panggil kita. Cakap, mabaran aku. Itu. Okey, yang tu sikit. Itu isu lama tu. Lama-lama pun setahun baru. Sikit-sikit. Al-Mughla. Itu. Jadi nak cerita tak masalah didih-didih tu lah. Wap-wap air tu. Yang ni disebut air yang memang digelegakkan dengan proses macam tu. Jadi kalau air yang bukan proses menggelegak, ada wap air yang kita tak tahu wap air ni main pada mana, umumnya zahirnya suci. Kita buat misal contoh, kita ada peti sejuk. Peti sejuk ni macam-macam benda kita simpan. Kan? Kalau peti sejuk yang satu pintu tu yang ada frost. Frost tu ais yang lekat kat dinding tu panggil frost lah kan. Frost tu mesti daripada wap air dia. Wap air tu main pada mana? Ada daripada ikan ada, daripada ayam ada, daripada ni ada, daripada royal ada. Soal, frost tu suci. Ataupun kita masukkan air panas, air Milo. Masukkan tu tutup. Memang dia tak baik lah kan. Saya silap frost tu boleh cair. Pasal lapisan ozon dia telah di panas yang ketara kan. Sajalah saya sebut tu, orang tak faham diam. Itu hasil frost tu. Suci tak frost tu? Salji. Salji tu lah kan. Cuma ni salji bukan dalam bentuk alam. Salji dalam peti sejuk. Soal. Memang yang jadi frost tu air Milo tu ke? Bukan saja air lah. Air bukan saja. Air lah. Adakah air daripada ikan atau ayam?
barangkali. Dan dia kata, memanglah pasal air ikan pun ada, air udang pun ada, air durian pun ada, durian pun ada itu. Timun pun itu sampai timunnya dia kecut. Macam apa? Dah berlaku proses terhidrat. Air dia telah dikontang. Jadi, dia jadi buat air sampai menghasilkan frost dalam peti sejuk tu. Tu saya bagi contoh frost lah. Ataupun peti sejuk yang ni, dia tak ada frost lah. Frost tak ada lah ni. Kita buka tu, kat dinding peti sejuk tu, dia ada air. Kat atas tu, kat dinding tu ada air. Jadi air tu air kondensasi tu. Suci air tu. Kita bicara ni, kalau memang air daripada mengelegak, daripada gulai, boh tu, yang ni memang kita tahu daripada mana dia digelegakkan, hasil dia walaupun jernih, walaupun uji dengan ketal litmus ke apa ke, memang tak ada kesan apa-apa, pH dia apa dan sebagainya, tak ada warna, dia daripada hasil yang jelas bukan mutlak, air hasil yang terkondensasi adalah bukan mutlak. Itu kaedah. Tapi kalau macam peti sejuk tu, daripada mana? Boleh jadi air ikan, boleh jadi air ni, boleh jadi air mutlak, air kosong pun ada. Ada air yang daripada wak air yang masuk dalam peti sejuk, yang tu pun boleh jadi juga untuk jadi frost ataupun terkondensasi tu. Dia balik pada hukum apa? Asal dengan ghalib. Apa kaedah? Suci. Suci. Jadi frost tu, suci. Pasal dia. Pasal dia bukan air yang memang absolutely. Macam tu kan. Yang semestinya daripada yang kita simpan tu. Pasal macam-macam benda ada dalam tu. Jadi, kaedah dia, bila ada bermacam-macam, asal benda macam ni adalah daripada persekitaran udara, air yang ada di udara. Yang tu yang terkondensasi. Tapi ghalibnya air ni lah, ikan, air udang lah, apa sebagainya. Bila asal dengan ghalib, mana asal? Kau ingat macam tu lah. Asal bab kita ni. Bila-bila ada bertemu benda macam tu. Tapi atas kita bicara ni, air tu sendiri yang digelegakkan. Yang tu, bila memang tahu benda yang bukan mutlak, hasil kondensasi dia adalah bukan mutlak. Pasti. Yang tu kalau kita sebut gulai, hukum ni gulai walaupun jernih. Yang tu nanti kita jumpa dia panggil air yang mutaghayyir hukmi. Dia berubah pada hukum sebenarnya. Walaupun dia tak berubah pada rupa baru dah rasa dia. Hukum ni hukum mutaghayyir. Satu lagi, kalau air tu air kencing, kita didih kan, kondensasikan dia. Hukum ni mutanajis. Walaupun tak ada virus, kuman apa dan sebagainya. Itu yang air kumbahan tu kalau dia cyclekan balik untuk buat air pipe contohnya, tapi dia melalui proses persulingan, didihkan, uap dia air, lepas tu untuk jadi air salurkan ke rumah-rumah. Adakah mutlak? Kalau memang daripada air kumbahan dengan proses macam tu, dengan tak cukup syarat-syarat dia, maksudnya terus hasil tu terus disalurkan tanpa ada takungan yang mutlakkan air tersebut di atas kapasiti yang banyak, air itu adalah hukum mutanajis. Macam mana sumber dia? Kalau tak mutanajis, air itu najis macam mana sumber dia? Dia ada syarat, dia ada proses, nak faham. Satu kaedah dia kalau jenis macam ni, macam mana? Kalau contoh kuah gulai dia kan, kuah gulai kita pula jenis masak-masak macam-macam ni, buat satu turun periuk tu contoh, hasil kondensasi tu kita tadah, dan tadahan tu dalam satu bekas yang lebih 2 kolah. Tapi semua tu air daripada yang terkondensasi daripada gulai. Air masak gulai. Memang kita buat satu tempat khas untuk istilahnya ambil air suling lah, istilah air suling lah kan, air hukum yang kondensasi tu, tapi daripada gulai. Tapi yang kita jumlah tu banyak, tak ada rupa baru dah rasa, walaupun daripada air mutaghayyir, tapi bila dah himpun dia banyak, kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, situ jadi mutlak. Pasal apa? Walaupun daripada mutaghayyir, tapi pasal dia dah 2 kolah ataupun lebih, maka dia memutlakkan balik air tu. Yang tu kaifiat untuk air-air yang kumbahan apa, kalau dia melalui proses persulingan untuk jadi mutlak, kaedahnya tu hasil tu mesti takur dalam satu bekas besar, kemudian baru salurkan. Jangan proses terus salurkan. Yang tu tak boleh. Pasal syarat tak cukup. Itu syarat tu. Syarat dalam kaedah kita mesti dia terkumpul dalam bekas yang banyak, besar. Kita jumpa dalam fiqah ni macam ada cawan kecil ada 100, tapi semua ada tak cicak misalnya. Tak cicak pun semua tu air mutanajis lah rasanya. Air terpercik kencing, air mutanajis lah. Ambil tak cicak satu, celup mutanajis semua. Boleh tak air tu disucikan? Syarat lagi betul, kaifiat lagi betul. Macam mana? Ambil satu bekas besar, tuang. Jumlah dia cukup tak? 2 kolah? Cukup. Kalau cukup, maka air tu jadi suci. Macam mana
Suci, nak bubuh balik. Jadi macam mana nak sucikan balik air dalam gelas tu? Himpunkan semua air tu, buah dalam kolam besar, lepas tu, gelas tu, celup dia. Celup dulu. Pasal apa? Nak bersihkan hukum mutan najis pada gelas tu. Celup. Susun balik. Lepas tu, ambil bekas, buah balik. Mutlak semua. Asalnya, mutan najis semua. Macam mana boleh jadi mutlak? Syarat, kaifiat dia bagi betul. Satu syarat dan kaifiat ni besar. Memang kita pun dalam syarat. Antara yang menyebabkan jadi halal ke, jadi haram ke, pasal syarat dan kaifiat. Tak betul syarat dan kaifiat, dia akan jadi haram. Betul syarat dan kaifiat, akan jadi halal. Benda mutan najis pun boleh jadi suci. Tak betul syarat dan kaifiat, benda suci pun akan jadi najis. Awistu lika fihil khalitu. Panjang tak tu? Pasal isu bicara tu berat sikit kan? Cukup dulu. Apa boleh faham tu? Best tu. Saya mengaji dulu pun makan masa nak faham tu. Satu saya punya style. Pasal memang nak faham yang mutlak tu kan. Kalau baca je, kita tak faham apa benda yang bahas ulama tu. Hamba faham ni, hamba baca kitab esok, walaupun susah, hamba dah dapat satu kepahaman ni. Dia satu benda yang memudahkan untuk kita faham apa dalam kitab tu. Saya ajar pun memang dah betul. Memang ulama sebut macam mana. Saya faham betul. Hamba faham tu betul. Hamba baca kitab apa pun hamba tak faham. Tapi kalau apa? Tak tahu. Ada bahas dulu habis. Tak tahu. Pasal apa? Saya tak pernah ambil faham. Saya ngaji kalau Maulana Tuan Haji Ghazali dulu, dia ajar prinsip ngaji ni besar, faham. Faham. Pasal apa? Bila faham, saya ngajar ni, hamba faham ni, sampai mati hamba boleh pakai. Dia tak gaduh pergi telaah kitab untuk pergi faham balik apa benda yang hamba dengar ni, hamba dah faham masih faham ni. Kalau hamba tak faham, hamba dah ngaji 10 kitab pun tapi tak faham. Hamba buka kitab, pecah kepala hamba nak faham. Buka kitab ni, hamba tak faham. Pasal apa? Pasal hamba tak faham. Hamba nak baca kitab baru nak cari faham. Susah nak faham. Tapi dah faham ni, walaupun tak reti baca kitab, kefahaman dia ada. Itu mahal faham tu. Mahal faham. Itu kalau hangpa tak kerti tengok kitab, tak kerti dobit apa sekali pun, kena lah duduk ngaji. Dengan orang lain saya tak tahu. Kena lah duduk ngaji. Pasal apa? Pasal hangpa nak dengar apa saya cakap tu. Dengan tu hangpa dengar, hangpa faham. Betul faham tu. Walaupun hangpa tak tengok kitab, tak faham lagi pun. Hangpa baca pun hangpa tak boleh faham. Tapi saya faham. Saya cerita hangpa dengar, hangpa faham. Hangpa baca hangpa tak faham. Tapi hangpa dah faham. Faham tu mahal. Satu, walaupun tak kerti tengok kitab, dengar je, duduk dengar main ngaji. Dan dengar ngaji yang boleh ambil faham. Mahal tu. Mahal lah. Jumpa nanti bab ustuh lika fihil khalid. Ni pun tuan. Pasal yang baca boleh baca, terjemah boleh terjemah. Tapi faham? Belum tentu boleh faham. Maksudnya benda yang memang rumit ni kena hurai lah sikit. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i